Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Sidang penonton di rumah, muslimin muslimat, alhamdulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat masa dan begitu juga kesihatan. Sekali lagi kita bertemu dalam program Khazanah Islam Masjid Darul Ghufran dan Masjid Wak Tanjung. Kali ini kita berada pada episod yang ke-8, cara-cara mengobati demam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW قال إن نعمتان مغبوبتان عند كثير من الناس الصحة والفراغ. Ada dua nikmat yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Pertama, kesihatan. Yang kedua, masa lapang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesihatan ini. Ia merupakan amanah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesihatan juga adalah aset yang sangat penting yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjaganya, kerana kita akan dipersoalkan nanti pada hari kiamat tentang tubuh kita bagaimana ia telah binasa tadi. Maka pada episod yang ke-8 ini, menurut Tibbun Nabawi, perubatan Nabi SAW, cara-cara mengobati demam. Di dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari, Nabi SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, Innamal humma aw shiddatul humma min qayhi jahannam fa'abriduha bil ma'. Yang bermaksud sesungguhnya demam ataupun demam berat berasal dari bahang api Jahannam tadi. Kerana itu dinginkanlah ia dengan air. Hadis tadi telah menjadikan beberapa golongan doktor yang tidak memahami merasa bingung terhadap hadis ini. Maka mereka fikir hadis tersebut bertentangan dengan kaedah umum rawatan demam. Jika Rasulullah SAW mengeluarkan sesuatu, dalam konteksnya terdapat dua jenis. Terdapat dua jenis demam. Yang pertama, kenyataan ini bersifat umum, iaitu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua adalah khusus, kenyataan yang khusus, iaitu ditujukan kepada sesuatu umat ataupun keadaan tertentu mereka yang hidup di daerah panas. Maka segala bentuk demam yang semasa panas tubuh meningkat ataupun naik tinggi boleh diubati dengan menggunakan air melalui dua cara. Sebelum itu, Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi SAW, mengatakan bahawa sebenarnya demam itu ada 4 macam ataupun jenis. Yang pertama dikatakan yellow fever ataupun demam kuning. Yang kedua black fever ataupun demam hitam. Yang ketiga bau tenis, dan yang keempat demam berdarah tadi. Jadi bagaimana cara merawati demam yang meningkat naik tinggi itu, kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, ada dua. Jika dari luar fizikalnya, maka dengan cara menyejukkannya. Bagaimana? Dengan cara menyejukkannya menggunakan air sejuk disiram. Seperti disiram pada tubuh badan melalui daripada tengkuknya terus ke bawah dengan tujuan menurunkan suhu panas. Yang kedua dari dalam adalah dengan meneguk air dingin. 2 gelas, 3 gelas menurut kadar panasnya demam itu. Kita minum sebanyak mungkin ketika demam tadi.
mungkin perkara ini, demam itu akan berlarut selama 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bagaimana keadaan orang yang demam ini, tak kiralah sama ada kanak-kanak kecil, golongan belia ataupun golongan yang usia senja dan sebagainya. Jadi harus caranya mengikut sesuai dengan keadaan manusia itu tadi. Maka cara demikian itu boleh membantukan yang tadi 2 cara tadi. Yang dikatakan seluruh organ tubuh terutama ginjal agar kembali normal apabila disiram dengan air yang dingin dalam melakukan aktiviti tubuh. Jadi air yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, kerana dikatakan fa'abriduhu bil ma', kerana itu dinginkanlah ia dengan air. Jadi soalannya, adakah semua jenis air? Dan inilah pendapat yang betul. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa air dalam hadis tersebut adalah air Zam-Zam. Kebetulan di daerah Mekah itu air yang banyak melimpah ruah adalah air Zam-Zam. Dan ada juga yang mengatakan dengan mengambil wuduk beberapa kali, dia dapat mendinginkan tubuh badan. Begitu juga kalau anak kecil itu mengalami demam, dianjurkan oleh Nabi SAW bekas air wuduk kedua ibu bapa itu boleh disiram ke atas bayi yang sedang demam itu. Bukan semuanya, maknanya dengan mengambil air diletakkan pada kain basah dan ditekap di atas kepalanya dan dilap tubuh badannya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, dan kami mencipta dari air itu setiap sesuatu yang hidup. Jadi banyak khasiat kalau kita lihat air yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam hadis Al-Bukhari 5725 dikatakan bahawa demam itu adalah daripada bahan neraka Jahannam tadi. Maka sebab itu Nabi suruh disejukkan dengan air dingin. Menurut hadis daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, pada satu ketika dibawa berjumpa seorang wanita yang sedang demam kepada Nabi SAW. Maka baginda meminta dibawa air sejuk. Lalu dia menyuruh Asma menuangkan air dingin itu daripada belahan lehernya wanita tersebut sehinggalah jatuh ke bawah tadi. Maka Nabi berkata, dan Nabi menyuruh kami, kata Asma, Nabi menyuruh kami agar menyejukkan dengan air agar ia boleh menurunkan suhu badan tersebut. Hadis dalam kitab Bukhari 5724. Di sana terdapat 2 macam demam. Dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama sekali demam simptomatik akibat pembengkakan ataupun teriknya panas matahari dan aktiviti tidak terkawal. Lebih-lebih lagi kita ketika mengerjakan umrah ataupun haji di Makkah Al-Mukarramah ataupun di negara Arab yang mana cuaca panasnya terlalu terik. Sebab tu kita sebelum pergi, kita perlu mengambil satu injection yang dinamakan meningitis tadi. Adalah demam yang kedua disebabkan oleh suatu penyakit yang biasanya bermula pada organ utama, kemudian memanaskan seluruh tubuh badan. Contohnya, kalau kita lihat kadang-kala anak kita yang nak tumbuh gigi, lebih-lebih lagi gigi geraham, tiba-tiba dia jatuh demam tadi. Tiba-tiba badannya panas dan demam. Jadi ibu bapa janganlah panik kerana perkara itu adalah biasa tadi. Dan kadang-kala anak-anak pada usia yang begitu senja, usia yang begitu dini, dia perlu mengalami demam
2 kali, 3 kali, supaya dia membiasakan diri dan dia mempunyai immune system yang kuat pada tubuh badannya. Kalau dia tidak pernah kena demam sejak dia dini atau sejak kecil, mungkin akan membahayakannya ketika dia besar. Hadis tadi membincangkan mengenai demam simptomatik yang boleh diredakan dengan merendamkan air pada badan, merendamkan badan dalam air sejuk atau meminum air sejuk. Jadi yang zahirnya adalah kita siram dengan air, dan yang kedua adalah dalamannya meminum air sejuk beberapa gelas yang diperlukan. Pesakit tidak memerlukan obat lain kerana jenis demam simptomatik ini berlaku kerana unsur panas yang menjadi sebati dengan tubuh tadi. Tidak perlu kita bimbang. Ketika unsur dingin masuk ataupun ada air, panas yang dihasilkan demam akan hilang tanpa perlu membersihkan campuran unsur apapun ataupun tanpa menunggu unsur itu menjadi matang. Hanya dengan ketika unsur dingin itu masuk ke dalam tubuh badan. Kadang-kala dia kerana unsur dingin. Kadang-kala dari luaran adalah kerana panas terik matahari. Ada juga yang dinamakan demam hektik, terbagi kepada 3 menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Demam boleh menjadi amat bermanfaat bagi tubuh melebihi daripada obat tadi. Dalam demam sehari dan demam ofnia ini boleh memanaskan dan mematangkan unsur yang tidak matang melainkan dengan demam. Jadi kadang-kala tubuh badan seseorang itu untuk mematangkan unsur-unsur obat yang ada dalam tubuh badannya, dia memerlukan demam. Itu dinamakan demam ofnia. Apabila tubuh badannya panas, demam, maka larutlah obat yang dia makan tadi. Demam juga membantu menyembuh sebahagian besar dari jenis-jenis radang. Jenis-jenis radang ataupun tumor pada mata dengan segera. Apabila seseorang kadang-kala dia ada radang di matanya. Jadi dengan adanya demam ini, ia dapat menyembuhkan sakit radang yang pada matanya ataupun menyembuhkan kelumpuhan otot ataupun muscle pada wajahnya kerana gangguan teruk pada saraf-saraf wajahnya. Jadi maknanya ada kebaikan positif dengan demam jenis yang dinamakan demam hektik. Yang ketiga, sebahagian doktor merasa lega ketika tubuh pesakitnya mengalami demam tinggi. Kerana ini menandakan pesakit itu akan segera sembuh daripada penyakit yang tersebut. Namun demikian, apabila kita membaca hadis ataupun mana-mana hadis di dalam Tibbun Nabawi ataupun pengobatan Nabi, kita kena harus melihat keadaan. Yang pertama sekali, sama ada mereka yang berada di negara sejuk ataupun negara panas. Jika mereka yang berada di negara panas, memang sesuai kita menggunakan air sejuk. Itu yang pertama. Tapi bagi orang yang tinggal di daerah negara yang dingin, tidak sesuai kita menggunakan air sejuk ataupun air dingin kerana itu boleh membahayakan. Begitu juga kanak-kanak yang kecil, bawah umur 4 bulan, 5 bulan, ia tidak sesuai kita memandikannya dengan air ais tadi. Memadailah dikatakan tadi, kita ambil tuala sehelai tuala dan kita letakkan air dan kita memulai daripada atas kepalanya dan dilap, disejukkan, ditekap di atas kepalanya, lehernya, di bawah ketiaknya, di bawah kaki-kakinya dan sebagainya, sehingga ia dapat membantu mengurangkan sedikit panas tadi. Jika demikian, maka hadis tersebut membincangkan mengenai jenis demam sistematik yang boleh diredakan dengan merendamkan badan. Kalau sekiranya jenis demam yang dinamakan sistematik, badan boleh direndam ke dalam air untuk meringankan
ataupun meredakan panas dalam tubuh badannya. Dan begitu juga dengan minum air dingin. Dan sebaik-baiknya juga dianjurkan minum air buah-buahan. Yang ketiga, pesakit tidak memerlukan obat lain kerana demam seperti ini berlaku disebabkan unsur panas yang menjadi sebati dengan tenaga badannya ataupun tubuh. Yang keempat, ketika unsur dingin masuk, panas yang perlu membersihkan campuran unsur-unsur apa pun tanpa memerlukan ataupun tanpa perlu menunggu unsur menjadi matang. Tanpa menunggu unsur menjadi matang yang terdapat dalam tubuh badannya, maka itu bolehlah dihasilkan ataupun dihilangkan dengan izin Allah dengan disiram badannya dengan air panas. Tetapi ada kemungkinan hadis ini merangkumi jenis demam yang lain. Jadi harus kita lihat konteks dan begitu juga melihat keadaan pesakit yang demam itu tadi. Kita tidak boleh menganggap semua manusia ini sama. Jadi dia ada mereka yang tinggal di daerah dingin, mereka yang tinggal di daerah panas, ataupun mereka memang sudah ada penyakit lain yang boleh membahayakan kalau kita siramnya dengan air dingin tadi. Apa yang dikatakan doktor yang tersohor Galenius ataupun yang ada dia datang selepas Hippocrates mengakui bahawa air sejuk boleh membantu meredakan jenis demam seperti ini. Dia menyatakan dalam artikel ke-10 dari buku Healing Methods ataupun tips-tips ataupun petua-petua menyembuhkan penyakit demam, dikatakan ni Dr. Galen ini dia cuba membezakan sama ada orang tua ataupun orang muda. Dia katakan jika seorang yang muda normal, tidak ada penyakit lain dan tidak ada pembengkakan dalam tubuh badannya, maka cara mandi di dalam air yang dingin itu ataupun berenang di dalam kolam air yang dingin boleh memperolehi manfaat kepada seorang yang demam. Dengan syarat dia tinggal di daerah mana? Di daerah panas. Dan Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Kabir, dia katakan, cuba dengar baik-baik, jika kekuatan tubuhnya normal, tetapi demamnya amat teruk dan kematangan dari unsur bahaya kelihatan jelas, maka ketika ini kalau kita lihat perlu mengatasi cara-cara demamnya mengikut keadaan. Meskipun tidak ada pembengkakan dalam tubuh badannya ataupun jenis hernia, maka minuman air sejuk amatlah bermanfaat. Tapi kalau dia ada pembengkakan dalam tubuh badannya, organ-organ yang tertentu, ataupun dia ada penyakit hernia, itu tidak sesuai untuk kita gunakan air dingin tadi. Yang ketiga, jika pesakit bertubuh gempal ataupun gemuk udara panas dan dia biasa mandi dengan air sejuk, maka bolehlah dia melakukannya. Jadi begitulah keadaan kalau kita lihat zaman kampung kita dahulu, kita hanya menggunakan air perigi. Kita tidak menggunakan water heater dan sebagainya. Jadi bagaimana kita lihat mengapa kita mempunyai tubuh badan yang sihat? Kerana air perigi itu adalah air yang sangat berkhasiat kerana dia daripada natural dan air perigi itu banyak mengandungi unsur-unsur yang baik untuk seseorang yang sakit itu tadi. Dan seterusnya dikatakan bahawa demam yang dinamakan berasal daripada wap neraka yang Nabi sebut, yang dimaksudkan di sini adalah demam itu merupakan panas, seumpama dikatakan wap daripada api neraka. Agar para hamba Allah menjadikannya sebagai isyarat supaya dia mengambil pelajaran daripadanya. Apabila Nabi sebut bahawa demam itu adalah wap daripada neraka Jahannam, supaya ia seolah-olah kita merasakan demam itu hanyalah secebis daripada api neraka dan kita merasa insaf
dan kembali kepada Allah. Sebab itu kita kena sentiasa bersifat positif. Bukan bererti apabila kita bangun sahaja dari tidur, tiba-tiba kita rasa badan kita panas. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena. Jadi apa yang harus kita kembali? Seharusnya kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di benak kita apabila jatuh sakit sahaja, apa yang ada di dalam ingatan kita adalah doktor tadi, ubat dan sebagainya. Tapi sebenarnya Allah adalah syafi. Allahumma rabbun nas, ishfi wa anta syafi, la shifa illa shifa'u. Ya Allah, Engkaulah Tuhan manusia, Engkaulah penyembuh, Engkaulah pemberi penawar. Tidak ada penawar melainkan dengan izinmu tadi. Jadi doktor, obat, air dan sebagainya hanyalah alat sahaja. Dia bukan penyembuh tadi. Dengan izin Allah. Jadi hadis tersebut menyamakan demam dengan gejolak panas api neraka agar hati dan fikiran kita dapat membayangkan dahsyatnya, betapa dahsyatnya seksaan api neraka wa iyazbillah. Sebab kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Ayat yang dimaksudkan dalam hadis tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abriduhu bil ma', dinginkanlah dia dengan air. Adakah dia itu semua jenis air ataupun hanya yang dimaksudkan di sini hanya air zam-zam sahaja? Jadi itulah yang menjadi kekeliruan. Jadi sebenarnya ulama telah mengambil kesimpulan oleh kerana di daerah Mekah ketika itu hanya air yang wujud adalah air zam-zam, maka ia tidak menjadi syarat. Dan ditegaskan bahawa air yang dimaksudkan oleh Nabi adalah air zam-zam. Kerana penduduk Mekah mempunyai air zam-zam yang begitu banyak. Namun boleh juga, kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, disirami dengan air jenis yang lain. Jadi selain daripada penduduk Mekah, bolehlah dia menggunakan air apa sahaja yang ada pada mereka. Tapi yang air yang paling mujarab adalah air daripada perigi. Kerana ia mengandungi mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Dan dikatakan oleh Abu Naim, jika salah seorang itu di antara kamu menderita demam, maka siramilah dia dengan air sejuk selama 3 malam berturut-turut sebelum fajar. Ingat, ini adalah bagi mereka yang tinggal di daerah panas dan dia adalah golongan dewasa dan dia tidak ada penyakit yang lain melainkan demam. Jadi disebut tadi sebelum fajar tadi. Jadi sebab itu kita digalakkan supaya mandi pagi itu sebelum fajar ataupun ketika fajar. Itu memberi kita kesihatan. Dan ketika fajar pun kita tidak perlu menggunakan air panas ataupun dengan menggunakan water heater dan sebagainya. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang penonton di rumah. Ibn Qayyim mengatakan jika Nabi SAW diserang demam, beliau juga biasa meminta air daripada isteri-isterinya, air sejuk, kemudian beliau menuangkan ke atas kepalanya. Jadi ini adalah amalan Rasulullah SAW ketika jatuh demam. Begitulah keadaan, kita lihat Ibn Qayyim telah menjelaskan bagaimana keadaan orang yang mengalami demam, biasanya meminta air sejuk, kemudian dituangkan ke atas kepalanya, di belahan lehernya sehinggalah ke bawah. Jadi itu telah terbukti beberapa ratus tahun sejak dahulu hinggalah sekarang. Seterusnya, bagaimana meredakan demam itu dengan air? Hadis menganjurkan ataupun mengajar satu konsep pengobatan dengan sesuatu yang berlawanan. Maknanya badan panas, kita gunakan air sejuk. Jadi dia berlawanan. Agar ia dapat meneutralkan, mengimbangkan tubuh badan yang panas tadi. Kerana kepanasan demam itu diimbangi dengan kedinginan air. Jadi dia balance.
Begitu juga kalau kita lihat dalam perubatan Melayu purba tadi. Sejak daripada dahulu lagi datuk nenek kita juga mengatakan meredakan demam ataupun demam panas dengan air ini adalah dengan menggunakan kaedah menjaram, kata orang Jawa tadi. Iaitu menjaram ini dengan kita masukkan daun-daun dan daun-daun itu diramas di dalam bekas air yang dingin, kemudian dipupuk air itu dimulai dengan kepala dahulu. Jadi banyak daun-daun yang biasa boleh digunakan. Sama ada daun melati, daun inai, biasa di negara Arab digunakan daun inai, ditumbuk halus. Ataupun kalau di kampung dulu kita ada bunga Cina, ataupun belimbing buluh, ataupun buah labu ataupun dipanggil pumpkin. Lebih-lebih lagi kalau anak-anak kita tiba-tiba jatuh demam, kita jangan khawatir dan cemas. Kalau sekiranya di rumah kita itu ada buah labu ataupun pumpkin yang kuning itu, maknanya kita cuba kita blender, kita blend, kita kisar kasih halus, kemudian kita letak pada, kita pupuk kepada kepala anak itu, dan membiarkannya 1-2 jam dan sebagainya. Kemudian selepas 3 jam lagi kita ulangi lagi. Kemudian kita meletakkan termometer untuk mengetahui bagaimana suhu badannya, 38 ke 39 ke. Kalau ia sudah turun sampai 36 berarti ia sudah normal. Seterusnya, dalam kaedah perubatan menurut Al-Quran, air yang kamu minum tadi, Allah sering bertanya kepada kita di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 68 dan 69. Allah melontarkan pertanyaan, Ara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Allah bertanya, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum itu setiap hari dan kamu gunakan pagi, petang, siang dan malam? Adakah kamu yang menurunkan air itu daripada langit? Am nahnul munzilun, ataupun kami yang menurunkan. Dan begitu juga kalau dikatakan kami, kalau kami kehendaki, kata Allah, kami akan jadikan ia masin. Lau nasya' ja'alnahu ujaja. Kalau sekiranya kami menghendaki, kami akan jadikan air itu masin. Maka ada baiknya kalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 69 dan 70. Muslimin muslimat penonton di rumah, sebenarnya selama ini kita terlepas pandang. Air wuduk itu sebenarnya mengandungi penawar yang begitu banyak. Lebih-lebih lagi ketika penularan virus COVID-19 ini. Seharusnya kita lebih sering, nah ini mengikut kajian saya, mereka yang mengamalkan wuduk lebih sering, lebih daripada 5 kali, 9 kali sehari. Bukan hanya ketika mengambil wuduk. Ia dapat menghindarkan apa-apa saja bakteria penularan di udara yang lepas tadi. Kerana air wuduk itu mengandungi khasiat. Ia seolah-olah satu sanitizer. Jadi ini tidak menafikan kita menggunakan kaedah saintifik ataupun dikatakan sanitizer. Walaupun secara zahirnya kita menggunakan sanitizer, kita juga mengamalkan wuduk itu sebagai sanitizer daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ia mengandungi doa tadi. Ketika kita mengambil wuduk, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, engkau jadikanlah aku daripada orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya daripada dosa-dosa. Dan begitu juga jadikanlah aku daripada kalangan orang yang bersih dan suci tadi. Jadi kita mengetahui bahawa sebenarnya air sejuk daripada air wuduk itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga titisan air wuduk yang terakhir, kata Nabi,
ia juga dapat menghapuskan dosa-dosa tadi. Jadi kita harus kembali kepada Allah ketika kita jatuh sakit. Agar yang memberi sembuh itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi pernah jatuh sakit, datang Jibril meruqyahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min kulli syarrin nafsin aw 'ainin. Wallahu yashfi. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Maknanya bahawa dengan nama Allah aku meruqyah kamu daripada apa yang membahayakan kamu, ataupun yang mengusik kamu, ataupun daripada ain. Allah lah yang menyembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan aku ni hanya meruqyahkan kamu. Jadi itulah yang seharusnya selain daripada kita mengambil obat secara zahir, secara saintifik, kita juga berusaha dengan kaedah ilahiyah tadi. Sebagaimana yang saya jelaskan pada episod yang keempat, bahawa rawatan dalam Islam ni ada dua. Yang pertama rawatan ilahiyah, yang kedua rawatan alamiah. Kalau rawatan alamiah kita menggunakan obat-obat ataupun herba-herba ataupun air, dan rawatan ilahiyah itu adalah dengan menggunakan doa-doa, ruqyah dan sebagainya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 11 dan 12 tentang penyakit gangguan daripada dalam jiwa kita tadi. Ayat ini berbunyi, wa nunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah lah yang menurunkan kepada kamu hujan dari langit. Liyutahhirakum bi, untuk mensucikan kamu daripada segala macam dosa-dosa. Dan menyucikan kamu dengan air hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan tadi. Jadi sebab itu ada ulama mengambil ayat ini dengan menggunakan air hujan untuk menyembuhkan dan siram atas orang yang terkena gangguan-gangguan syaitan, ataupun terkena sihir, ataupun apa sahaja, agar ia dapat mensuci dan menyembuhkan. Dan bukan itu sahaja, ayat surah Al-Anfal ayat 11 dan 12 itu menyambung lagi. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, agar Allah menguatkan hati kamu dan memperteguhkannya dan memberikan kamu ketetapan dengan tapak kaki kamu ketika kamu berpendirian. Walaupun ayat ini turun pada ketika perang Al-Anfal tadi, dalam peperangan Badar, sebagaimana riwayat tentang asbab nuzulnya. Selanjutnya, manfaat air. Sama ada air salji ataupun air embun ataupun air perigi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW mengucapkan kalimat ini dalam doa iftitah. Ketika kita solat, Nabi juga pernah menggunakan salah satu daripada doa iftitah, Allahumma ghsil khatayaya bithalji wal barad. Ya Allah, engkau sucikanlah, engkau cucilah diriku ini daripada dosa-dosa dengan air salji ataupun air embun. Begitu juga kita ketika solat jenazah, kita juga menggunakan doa yang sama. Air salji bersifat tajam dan mengandungi wab. Demikian juga air ais. Ya, sebelum ini telah dijelaskan mengenai rahsia mengapa kita mencuci dan perlu menggunakan air. Iaitu kerana hati memerlukan kedinginan, dan begitu juga kekebalan dan kekuatan tadi. Jadi begitulah keadaan sebagaimana nasihat saya tadi, dalam kita sentiasa berjaga-jaga dengan kaedah saintifik, dengan memakai pelutup, dengan memakai sanitizer, jangan lupa. Kita membudayakan setiap hari bukan hanya 5 kali saja berwuduk, lebihkan daripada itu. Mungkin 9 kali, mungkin 10 kali setiap kali kita nak keluar rumah, agar kita nak sanitize diri kita, kita nak melindungi diri kita daripada
kuman-kuman yang berkeliaran di luar. Dan dikatakan juga bahawa air wuduk ini juga boleh melindungi diri kita daripada, dia panggil istilah pancaran matahari yang membahayakan kulit kita dan boleh mengakibatkan adanya kanser kulit tadi. Jadi ketika dia mencuci kedua kakinya dengan air dan disapu kedua-dua kepada tangannya, tubuh badannya, seolah-olah dia merupakan satu terapi. Jadi wuduk itu juga merupakan satu terapi. Kita mengambil wuduk, kita sapu muka kita, kita sapu tangan kita dengan lembut dan berhati-hati. Ia merupakan satu terapi kulit. Dan ia adalah satu rahsia yang sungguh hebat terhadap perasaan tenang apabila kita berwuduk. Hatta orang yang tengah marah pun Nabi suruh berwuduk, agar dia mendapat ketenangan dan kesegaran yang membentuk jiwa seorang Muslim ketika dia melakukan wuduk sehari semalam sebanyak 5 kali. Ia merupakan satu massage. Kajian saintifik telah membuktikan bahawa peredaran pada anggota badan yang atas, kedua tangan, siku dan sebagainya, sampailah kepada bahagian yang bawah, ia sebenarnya merupakan satu terapi yang sangat baik untuk tubuh badan kita tadi. Jadi Allah turunkan bermacam-macam jenis air yang kita manfaatkan, namun jenis air ini berbeza antara satu sama lain. Menurut kajian saya, yang pertama sekali kalau kita lihat palm water, yang mana dia masih mengandungi asid, yang mana pH levelnya adalah 5. Yang kedua, natural spring water, maknanya air spring, air gunung yang natural, kandungan pH levelnya masih tetap 5 ataupun dia masih ada asid. Yang lebih baik sedikit adalah Mount Franklin water, yang mana pH levelnya antara 5.5 ataupun 6 tadi. Namun ia tetap mempunyai sedikit asid. Yang keempat, Fiji water ataupun air Fiji, Artisan Aquifer, yang mana dia punya pH levelnya begitu hebat, maknanya 7.5, yang mana dia merupakan air yang sihat untuk kita minum setiap hari. Ataupun yang lebih tinggi lagi sedikit adalah air Evian daripada Gunung Alps, yang mana pH levelnya adalah lebih kurang 7.8. Itulah yang dinamakan alkaline. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang, sebenarnya ada lagi air yang mana alkaline-nya atau pH levelnya sampai kepada 8. Di antaranya adalah air Zam-Zam. Daripada mukjizat air Zam-Zam ini dapat menawarkan berbagai macam jenis penyakit. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu berdasarkan kepada niat seseorang yang minum itu. Jutaan milion orang yang mengerjakan haji ataupun umrah ke Baitullah telah banyak mengambil manfaat daripada air Zam-Zam. Dan seterusnya kita juga tidak menafikan air yang kita minum daripada air pipe kita tadi, yang mana telah dikatakan mengikut kajian, dikatakan the drinking water standards set up under EPH regulation were based on WHO World Health Organization guidelines for drinking water quality. Hatta air daripada PUB dikatakan mereka telah melakukan will make continuous effort to maintain drinking water quality at the highest possible level, yang mana dikatakan mereka membuat pemerhatian dalam setahun sebanyak 365 kali. Jadi hampir setiap hari mereka akan mengawal dan memantau air-air yang kita minum setiap hari daripada saluran pipe. Namun demikian, perjalanan air itu begitu jauh daripada kolam-kolam air, tangki-tangki. Apabila ia sampai ke rumah kita, kadang-kala pH levelnya sudah turun kerana saluran-saluran pipe yang mungkin
setelah puluhan tahun tidak ditukar ataupun mengandungi lumut-lumut atau sebagainya, sebaik-baiknya kita tapis ataupun kita memasakinya. Begitu juga kita lihat selain daripada itu, buah-buahan juga bermanfaat untuk mengobati demam ataupun flu. Kerana di antaranya adalah buah nanas. Buah nanas itu mengandungi vitamin C yang terkandung pada buah nanas itu begitu tinggi sehingga sangat efektif untuk penderita demam dan flu. Ini kajian telah membuktikan. Seterusnya digalakkan untuk kita memperbanyakkan makan buah. Kerana buah-buahan seperti oren, jambu biji, buah kiwi, buah papaya, betik, strawberry, nanas dan mangga kaya dengan vitamin C dan antioksidan untuk mendukung sistem kekebalan kita dalam melawan infeksi ataupun virus ataupun coronavirus 19. Dalam keadaan ini, galakkanlah ahli keluarga anda untuk memakan konsum buah-buahan lebih kerana ia akan memberikan sistem kekebalan. Itu 3 kali lebih baik daripada kita makan pil vitamin C tadi ataupun apa-apa sahaja yang dikatakan suplemen-suplemen. Yang ketiga adalah pisang. Pisang juga dapat membantu menggantikan asupan kalium yang begitu kaya dalam tubuh yang hilang saat berkeringat apabila kita berpeluh. Kalium itu dapat membantu. Ataupun seketika seorang itu demam, kemudian dia muntah-muntah ataupun diarrhea. Jadi digalakkan kita makan buah pisang. Jadi pilihlah buah-buah yang segar, bukan hanya produk buah-buah yang saya sebutkan tadi, tapi bahkan banyak, ada puluhan buah-buahan yang mengandungi vitamin C yang begitu tinggi. Dan kita juga digalakkan ketika mengalami demam, hendaklah kita banyak memakan buah-buahan dan begitu juga sayur-sayuran dan meminum air natural. Menurut Dr. William Schaffner daripada Vanderbilt School of Medicine, dikatakan obat demam secara alami, secara natural yang paling ampuh adalah dengan kita mengkonsumsi cairan yang dikatakan air ini dan memperbanyakkan istirahat dan minum air putih, mungkin lebih daripada 2 liter sehari secara berkala tadi. Setiap 2 jam, ketika mengalami demam. Dan bukan hanya berehat dan minum air sahaja, dan digalakkan kita juga bersenaman, riyadhah, olahraga. Jadi selain daripada air putih, boleh juga untuk meminum teh tawar. Kita minum teh herba yang tawar, hangat, dan bolehlah dicampurkan sedikit 1 sudu makan madu asli, dan dicampur sedikit 3-4 irisan jahe ataupun dikatakan halia, untuk menghangatkan badan dan memberi kita kesegaran dan membuang angin-angin yang terdapat dalam tubuh badan kita. Dan kita juga digalakkan minum sup daripada sayur-sayuran, vegetable soups, ataupun sup ayam, sup ikan, yang juga banyak membantu untuk menurunkan panas pada demam itu tadi. Dan dikatakan minum 1 sampai 2 gelas air teh herba cairan setiap beberapa jam ataupun antara setiap 2 jam, 3 jam kita galakkan minum teh herba yang hangat. Dan begitu juga uap daripada makanan yang panas dapat mencairkan lendir-lendir yang sumbat ke dalam hidung kita ketika kita kena flu, untuk memerang uap peluh pada kita punya keringat ataupun berpeluh tadi. Seterusnya ada juga cara petua tadi. Menurut University of Maryland Medical Center, teknik ataupun cara dengan menggunakan stokin basah yang ampuh boleh bantu menurunkan demam tadi. Tapi bagaimana tuan-tuan sekalian, penonton di rumah? Dikatakan caranya sebelum kita tidur, kita rendamkan sepasang stokin yang agak tebal
ke dalam air, kemudian kita perah dan kita tempelkan stokin itu, kita pakai di telapak kaki dan letakkan juga air dingin pada dahi kita. Kemudian stokin yang basah itu kita selaput lagi dengan stokin yang kering agar kita tidak membasahkan mungkin tilam kita ataupun sebagainya. Dan kaedah ini telah terbukti setelah beberapa jam, 9 jam, 10 jam dia memakai stokin basah, dia sangat berkesan untuk menurunkan panas badan tadi. Jadi kalau sekiranya dikatakan tadi Nabi menggalakkan supaya siraman air daripada kepala, leher, belahan leher ke bawah, mungkin di bahagian bawah itu tapak kaki kita tidak terkena air yang dingin itu tadi. Ataupun budak-budak yang demam sering kita pupuk dengan tuala panas, dan begitu juga mungkin ada ketulan ais yang kita letakkan pada sapu tangan, kita tekap di bawah lehernya dan sendi-sendi di bawah belakang lututnya, dan begitu juga di tapak kakinya. Jadi dikatakan tadi selama anda tidur, tubuh anda akan mulai melepas dan mengedarkan cairan getah bening serta aliran darah yang lebih kuat ke hujung-hujung kaki untuk merangsang aktiviti sistem imun tubuh untuk memerangi ancaman suhu dingin di bahagian tersebut. Anda boleh juga dikatakan ulangi cara taktik ini 2-3 kali berturut-turut untuk mengurangi demam jika diperlukan. Yang dikatakan tadi taktik cara menggunakan stokin basah tadi. Jadi begitulah keadaan, mudah-mudahan kita bukan hanya bergantung kepada air, obat, walaupun mungkin yang ada orang dia apabila mengalami sedikit demam, yang kita fikir adalah doktor, bagaimana nak jumpa doktor, bagaimana nak mendapat MC dan sebagainya. Tapi seharusnya kita cepat-cepat kembali kepada Allah dengan insaf. Kita kena muhasabah. Mungkin kerana dosa-dosa kita yang kita lakukan, kita bermunajat kepada Allah SWT dengan penuh insaf, menangis di hadapan Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu kita bila Nabi anjurkan apabila kita menziarahi orang sakit, kita terus mengucapkan tahurun insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kamu akan bersih. Dengan sakit ini tadi Allah timpakan kepada kamu sebagai ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kamu. Begitulah kata para bijak pandai di kalangan para perubatan. Dikatakan, dinasihatkan, please take special care of yourself and avoid injuries. Apabila usia kamu sudah sampai 50, 60, 70. Mengapa dia anjurkan demikian? Dia katakan bahawa tubuh badan kita ini mempunyai, kita sudah tidak ada spare part lagi ketika tubuh badan kita semakin usia senja. Jadi dikatakan, as most of us are made in 40, 50, 60, 70s models. Jadi waranti tubuh badan kita pun sudah nak expire. Maka dari itu kita kena berhati-hati dan banyak menjaga kesihatan kita dengan meminum air yang sihat, menghirup udara yang segar, makan makanan yang seimbang, yang sihat, dan begitu juga kita banyak mengamalkan doa-doa, zikir dan sebagainya, dan mengamalkan tilawatul Quran, salat duha, dan begitu juga qiyamul lail. Semua ini sangat banyak membantu keadaan kesihatan kita. Maka marilah sama-sama kita mengakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbun nas ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'un la yughadiru sakamuk. Allahumma afina fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, berilah penawar pada badan-badan kami, ya Allah. Engkau berilah kami penawar pada telinga kedengaran kami. Engkau berilah penawar pada pandangan kami agar sentiasa segar
dan begitu juga Engkau sembuhkanlah hati-hati kami dari segala macam penyakit-penyakit mazmumah, hasad, dengki, iri hati dan sebagainya, agar jiwa kita, kerana punca segala penyakit kadang-kala adalah berkaitan dengan jiwa, hati dan begitu juga akal fikiran kita. Maka mudah-mudahan Allah memelihara kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semoga ketemu lagi dalam rancangan Khazanah Islam, pengubuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada episod yang ke-9 insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.